munajat padamu ya Rabbi. Terima kasih wahai Tuhanku yang sentiasa melimpahkan rahmat-Nya, membenarkan aku menghadap-Mu Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Untuk bercakap denganmu Tuhan, mengizinkan ku minta padamu, memuja-memuji sepenuh hatiku, memohon munajat padamu ya Rabbi. Tapi aku khawatir ketika menghadap-Mu, tidak pula pandai beradab denganmu. Aku mula bimbang kalau aku derhaka dalam ketaatan. Bukan rahmat darimu yang ku dapat, tapi ku kan dapat kemarahan-Mu. Ya Rabbal Alamin, maafkanlah aku. Ya Rabbal Alamin, maafkanlah aku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, apa khabar semua? Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita dapat menikmati nikmat iman dan Islam itu sendiri khususnya, dan seterusnya kita masih lagi dapat menikmati
udara, kita dapat menghirup udara segar pada hari ini. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi nikmat kesihatan yang berterusan sehingga hari ini. Kita masih lagi diberikan nikmat untuk berpuasa pada hari ini. Hari ini merupakan 25 Ramadan. Alhamdulillah, kita berada sangat-sangat di penghujung Ramadan ni tuan-puan. Okey, kita menghitung hari lah untuk kita akan lihat Ramadan ni akan pergi meninggalkan kita untuk beberapa hari sahaja lagi. Dan kita harapkan juga semoga Allah memberikan kesempatan, peluang kepada kita untuk kita merasai sekali lagi nikmat bulan Ramadan untuk tahun yang akan datang. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin ya Rab. Jadi tuan-tuan perempuan, saya faham dalam nak masuk musim perayaan ni kadang-kadang kita sibuk kan, nak uruskan rumah dan sebagainya. Walaupun kita berada dalam suasana pandemik ni, tapi sepastinya kita kena terus untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Dan ini bukan pertama kali kita beraya dalam keadaan pandemik ni. Kita dah ada pengalaman pada tahun sudah, dan untuk tahun ni saya rasa tak ada yang mengejut sangat lah. Okay? Maksudnya kita dah biasa dalam suasana ini, dan apa yang kita boleh buat, kita hanya doa. Itu je senjata yang ada. Okay? Kita doa, panjatkan doa kepada Allah SWT agar Allah tarik wabak ini dan memberikan nikmat keseronokan, kita dapat berkumpul, berhimpun bersama ahli keluarga sama seperti tahun-tahun sebelum ini. Maksudnya dalam keadaan normal yang sebelum ni, sebelum datangnya wabak ni lah. Jadi insyaAllah kita harapkan sepastinya akan ada hikmah yang Allah nak tunjuk pada kita. Kita sekarang ini bersabar sahaja. Dan seperti saya tertarik dengan kata-kata Encik Ifan tadi berkaitan dengan macam mana adab kita dengan para alim ulama'. Jadi tuan-tuan perempuan, nasihat saya, jagalah kalam anda. Okay? Kalau kita bukan di dalam ahlinya, kita bukan bidangnya, tak perlulah kita nak bersuara sehingga melampaui batas. Kita perlu wujudkan perasaan hormat dan adab itu kepada orang-orang yang berilmu ni. Salah ke tak salah kita, itu tolak tepi dulu. Tapi dengan tanggungjawab yang dipikul, insyaAllah kita yakin amanah yang diberikan kepada seseorang itu untuk membuatkan keputusan ataupun apa-apa sahaja, kita hanya akur sahaja. Dan sekiranya ada perkara-perkara yang negatif yang bermain di telinga kita, so diminta untuk kita tabayun dulu, kita kaji, semak semula. Okay, Islam ini syumul tuan-puan, meluas dan indah. So jaga kalam kita lah. Itu je nasihat saya. Saya harap semua jelas. Saya bukan nak memihak kepada mana-mana ke, ni bukan isu politik dan sebagainya. Cuma saya minta untuk sama-sama kita jaga adab kita lah bersama orang-orang ilmuwan agama ni. Bukan suruh beradab dengan saya ni. Saya bukan cerita pasal diri saya tuan-puan. Okay, saya rasa tuan-puan pun tahulah tentang isu semasa sekarang. Allahu Akbar. So tak payah cerita banyak lah, tuan-puan pun dah tahu sangat lah. Okay, so hati-hatilah bila berbicara, InsyaAllah. Baik, jadi untuk hari ini tuan-puan, hari Jumaat Yaumul Barakah, hari yang penuh keberkatan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dipayungi sayap para malaikah. Okay, sayap para malaikat. InsyaAllah moga-moga Allah memberikan keredaan, keberkatan, rahmat kepada kita InsyaAllah dengan apa yang kita cuba usahakan ini. Dan tuan-tuan perempuan, untuk pagi ni macam biasalah, ya, kita akan teruskan untuk bacaan surah Kahfi kita, bacaan rutin kita ayat 1 hingga 10. Sahabat-sahabat semua, tuan-tuan perempuan boleh bersedia dengan Al-Quran, boleh buka pada muka surat 293 untuk bacaan surah Kahfi. Siapa yang nak guna Quran kan, dan jangan risau, selagi saya akan paparkan di skrin lah, macam biasa. Kemudian untuk hari ini InsyaAllah kita akan sambung bacaan semasa kita pada muka surat 37 ayat 232. Okay, ayat 232 surah Al-Baqarah. Okay, baik tuan-tuan perempuan. Waalaikumsalam yang memberi salam. Alhamdulillah. Terlebih dahulu, jangan lupa untuk bantu saya sharekan dulu tuan-puan. Sharekan dulu. Ramai lagi yang belum masuk ni.
Mungkin sibuk kamaknya hari Jumaat ni, biasalah hujung-hujung minggu ni kan. Jadi saya harapkan juga semua dalam keadaan yang bersedia sebelum kita mulakan bacaan kita pagi ini. Pastikan duduk dalam keadaan yang selesa, tempat yang sesuai untuk tuan-tuan perempuan mengikuti pengajian kita lah. Okey, dan jangan lupa juga untuk nota dan catatan. Itu mesti ada lah. Itu wajib tuan-puan nak ikuti sharing tajuk ni, insya-Allah. Dengan adanya buku dan pen, catatlah apa yang tuan-puan boleh ambil daripada apa yang dapat dikongsikan oleh saya sendiri. Berdasarkan pengalaman saya sebelum-sebelum ni, saya share je tuan-puan. Kalau saya simpan dalam kepala ni, risau dia tak tahan lama kan. Risau dia keluar nanti hilang terus menerus. So sekurang-kurangnya saya dapat sampaikan kepada tuan-puan dan tuan-puan dapat sebarkan. Dan insya-Allah kalau saya tak ada pun nanti kita berbalik kepada hadis lah kan, iza mata ibnul adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Matinya anak cucu cicit Nabi Adam ni, kita ni lah, umat manusia ni, akan terputus semua amalan melainkan 3 perkara lah. Sedekahun jariah, sedekah yang kita buat ke arah perkara-perkara yang berdasarkan landasan syariat lah. Okey, bukanlah bagi duit rapu-rapu kan. Jadi itu yang pertama, sedekahun jariah. Alright. Kemudian yang kedua tu, point dia al-ilmu. Okey, yanfa'u bihi. So ilmu yang bermanfaat lah. So kita harapkan dengan penyebaran ilmu ni membuatkan ianya menjadi satu amal pahala ganjaran yang luas, yang terus menerus. Walaupun dah mati pun kita tetap dapat pahala tersebut. Jadi tuan-puan pun begitulah. Ya, bila dapat ilmu, sedikit ilmu, apa-apa jenis ilmu pun, tak kisahlah, bukan cerita ilmu tajwid Quran ni saja, apa-apa jenis ilmu akan dapat kongsikan kepada sahabat-sahabat. Tak dapat kongsi banyak, sikit pun, selagi mana ianya dalam satu dasar ilmu, insya-Allah tak ada masalah. Dan apabila dipakai, diguna ataupun diajar kepada orang lain, kita turut mendapat ganjarannya, insya-Allah, mudah-mudahan. Alright. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh lah. Okay, doa anak yang soleh. So okay, Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah share. Terima kasih. Baik. Jadi tanpa buang masa lagi, jomlah kita mulakan, kita teruskan untuk bacaan kahfi kita. Dan terlebih dahulu kita mulakan pertemuan kita pada hari Jumaat yang penuh dengan barakah ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan, jangan risau. Kita punya hashtag jangan lupa, sentiasa set. Bila ikuti sharing tajwid je, dalam minda kita santai tapi sampai. Kita santai je tuan-puan. Jangan stres-stres. Rasa tak faham, tanya je. Tak faham hari ni tak apa, minggu depan tengok lagi sharing tajwid. Sampai satu tahap confirm kefahaman tu akan tiba. Cuma kena ada niat yang betul lah. Alright, so jom kita teruskan tuan-tuan perempuan dengan bacaan Surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Yang baru masuk, selamat datang semuanya. Jangan lupa tekan butang share ya. Okey. Jom. Dah sedia semua? Tarik nafas. Kita fokus pada bacaan kita ya. Tuan-puan yang berada di rumah tu, kalau boleh baca kuat-kuat. Baca kuat-kuat. Siapa yang ada mikrofon kat rumah, buka mikrofon. Siapa yang ada beli set mic yang ada 2 tu, yang mata bolang tu, mesti ada kat rumah kan. Kalau ada lah, kalau tak ada tak apa. Okay, sekarang ni saya tengok banyak kat kedai jual tu mikrofon kan, ada 2. Tu gambar mata burung hantu. Bukan berulang, silap, burung hantu.
Kau ada yang ada kan? Siapa yang ada boleh lah guna. Manfaat kan. Baik. Sedia semua? Tarik nafas dalam-dalam. Sedalam yang mungkin. InsyaAllah kita mulakan. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Okey, baik, alhamdulillah. Selesai dah bacaan kita untuk surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Waalaikumsalam. Farhan Izni, busy sikit. Tak apa. Tak ada hal. Yang penting tolong share dulu. Okey, sahabat-sahabat yang baru masuk, selamat datang semua. Tak apa, siapa yang tak sempat mengikuti untuk bacaan tadi, boleh follow ataupun boleh follow pula. Boleh baca kemudian lah. Nak follow sekali boleh juga, tapi kena tengok ulangan lah. Tapi buat apa kan, nanti baca je sendiri insyaAllah. So sahabat-sahabat yang baru masuk, jangan lupa yang belum share, tolong share dulu. Kita nak mulakan untuk bacaan semasa kita ni. Jadi seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, kita akan masuk pada ayat 232 tuan-tuan dan puan. Okey, ayat 232 muka surat 37. Okey, muka surat 37. Waalaikumsalam yang baru masuk. Sila. Okey, waalaikumsalam semua sahabat-sahabat yang baru masuk. Baik. Jadi ini ayat 232. InsyaAllah
Seperti biasa kita akan baca dulu sama-sama tuan-tuan dan puan. Sedia ya? Ready? Tarik nafas. Okey, kita mulakan. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah, selesai juga bacaan untuk inilah ayat semasa kita. Jadi kita teruskan untuk sesi bedah-membedah. Tuan-puan jangan lupa bersedia dengan nota catatan. Kalau ada apa-apa tak clear, nak tanya ke kan, berkenaan dengan perbincangan kita pada hari ini, boleh tanya. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang saya boleh bantu, saya akan cubalah bantu. Kalau tak boleh, InsyaAllah nanti kita akan bawakan ke depan lah. Saya akan boleh rujuk pada guru-guru saya. Dan mungkin ada sahabat-sahabat juga yang mahir boleh bantu berikan tunjuk ajar ataupun jawapan lah. Baik, selesai. Jom kita teruskan. Sedia semua A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza talaqtumun nisa. Okey, wa idza, huruf wa pada atas tuan-tuan puan, wa seperti biasa nipis saja wa. Kemudian hamzah baris bawah i. Wa idza, wa i. Okey, jangan buat bunyi malas-malas. Wai, wai. Pastikan terpisah bunyi waw dengan hamzah tu. Wa idza, begitu Baik, di sini alif mad sebelumnya baris atas, mad asli lah pada huruf zal ni. Cuma jangan lupa makhraj bagi huruf zal kena keluarkan sedikit hujung lidah kita. Wa idza ta, huruf ta tebal selamanya. Huruf ta tebal selamanya. Wa idza talaqtumun nisa. Wa idza talaqtumun. Huruf ta tebal selamanya tuan-puan huruf ta. Kemudian lam bersabdu ni pastikan bunyi sebaik mungkin. Talla, talla, talla. Kemudian matikan qaf di sini. Okey, huruf qaf ni tebal sifat dia. Walaupun kita tahu di sini qalqalah sughra kan, qalqalah yang kecil, lantunan yang kecil. Jadi apa-apa pun berbalik kepada sifat asal bagi huruf qaf, dia tebal, maka dia tak akan jadi talaqa. Jangan bunyi laqa, 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 laqatum, laqatum, laqatum. Wa idza talaqtumun nisa. Okey, jelas huruf qaf. Kemudian huruf ta ada depan tu, mim ada depan mu, terus masuk pada nun yang bersabdu. Tumun, tumun.
Okey, nun bersabdu tuan-tuan puan-puan, apa dia? Statusnya kat sini. Wajibul gunnah, wajib didengungkan. Wa idza talaqtumun nisaa. Nisa kat sini simbol mat bertemu dengan hamzah. Apa nak buat? Kena panjang lah. Kadarnya 4 ataupun 5 harakat. Itu je clue dia kan. Selalu kita sebut dah benda ni. Jadi hukumnya apa pula? Hukum mat wajib muttasil. Alif mat bertemu dengan hamzah yang tunggal. Okey? Bertemu hamzah yang tunggal, maka disebut mat wajib muttasil. Pertemuan mat dan hamzah dalam satu kalimah, satu perkataan. Okey, 4 atau 5 harakat ya. Kemudian fa balaghna. Huruf fa beratas fa, ba beratas ba, lam beratas la. Semua satu harakat. Cuma lam ni kita masuk terus lah, matikan ghain. Bukan fa balagh, fa balagh. Tebal tuan-puan. Huruf ghain ni tebal selamanya. Okey. Fabalaghna ajalahun. Fabalaghna ajalahun. Fabalaghna. Fabalaghna. Laghna. Laghna. Pastikan bila kita nak lepaskan suara yang belakang tu pada huruf ghain ni, bukan suara tertahan Fabalaghna, bukan lagh. Bunyi tu tak mau. Sebab huruf kha ini bersifat rakhawah, suara yang terlepas. Fabalaghna laghna 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 laghna. Dapat tak? Huruf ghain, okey, bersifat rakhawah, iaitu suara yang terlepas. Okey, suara yang mengalir. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhun. Baik, fabalaghna na ni satu harakat aja. Nun pada atas na. Ajalahun. Ajalahunna. 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 Ajalahun. Kat sini semua satu harakat ni. Ajala. Kemudian ha di depan hu. Terus masuk nun bersabdu. Ajalahunna fala ta'dhuluhun. Fala ajalahunna fala lam. Alif mat sebelumnya pada atas. Ni lam ni mat asli lah. Okey. Fa satu sahaja. Fala huruf ain. Ingat lagi huruf ain macam mana? Ingat pantang larang dia tuan-puan. Huruf ain jangan tahan suara. Macam mana tahan suara ni? Fala ta. Fala ta. 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 Bunyi dia macam mengejut sangat. Kita break tu. Fala ta. Lanjutkan bunyi dia. Biarkan suara suara yang mengalir sedikit. Dan huruf ain apa sifat dia? Sifat tawassut. Okey. Tawassut ataupun bainiyah, yang mana suara tidak terlepas dan suara tidak tertahan, dia tengah-tengah. Itu tawassut maksud dia. Okey. Ataupun bainiyah lah. Antara, perantaraan. Antara terlepas ataupun antara tertahan. Gitu. Fala ta'du. Huruf ain tadi selesai. Kemudian huruf dha tebal selamanya. Fala ta'du. Huruf dha. Huruf dha baris depan. Du. Fala ta'du. Du. Okey, makhrajnya mana? Tepi lidah kita ni akan naik ke bahagian garham. Okey, garham tepi ni. Sama ada kiri ataupun kanan lah.
فلا تعضلوهن فلا تعضو. Jangan tertukar do. Do nanti lemah sangat bunyi dia. Do. Do. Beza فلا تعضلوهن. Baik. Du satu harakat, lu dua harakat. Ni waw mat sebelumnya baris depan. Kemudian di sini nun yang bersabdu. Baik, tadi saya berhenti kat sini kan. Jadi tuan-tuan dan puan, pada hukum wajibul gunnah, nun bersabdu ataupun mim bersabdu, apabila kita nak berhenti bacaan pun kita kena kekalkan gunnah, iaitu dengung dengan kadar 2 harakat juga. Baik sambung, baik terus, tetap dikekalkan gunnahnya. Okey. Fala ta'dhuluhun. Selesai. Macam tu. Okey, kadar 2 harakat. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhun. Okey, boleh kita berhenti setakat tu dulu. Kemudian kita baca sama-sama daripada awal tu. Wa idza, ready semua, tarik nafas. Kita mula dengan isti'azah. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus pada bacaan. 1, 2, mula. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhun. Boleh. Baik, seterusnya kita sambung lagi. Kalau kita nak ambil balik di sini fala ta'dhuluhunna ayyankihna. Right. Sekali kita nak ulang, kita ambil dari sini Kita tengok pada perkataan ini, an ni. Alright. Hamzah pada atas a, macam biasalah bunyi dia. Nun mati bertemu ya. Nun mati bertemu ya dalam 2 kalimah. Maksudnya an satu perkataan, ya satu perkataan. Satu perkataan yang lain lah. Okey, baik. Jadi nun mati bertemu ya ni hukumnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham ni maksudnya masukkan nun ke dalam ya. Bunyinya macam mana? Jangan lupa tuan-puan, satu lagi, bi gunnah. Pastikan ada unsur gunnah, dengung kat situ. Yankihna. Jangan kosong. Kalau kosong dia jadi nampak? Dia bunyinya sempurna. Hilang kelunakan gunnah tu. Gunnah ni pun dia disebut sebagai kategori suara yang sedap didengari juga. Sautul jamil. Gunnah ni orang Arab sebut sautul jamil. Suara yang cantik, suara yang sedap bila dengar tu. Okey? Dengung. Ayyankihna. Baik, kat sini nun mati bertemu ya, idgham bi gunnah, masuk nun ke dalam ya beserta dengung. Kemudian ada sekali lagi ni, tapi bukan hukum idgham, ni hukum ikhfa hakiki. Nun mati bertemu kaf. Bila sebut je hukum ikhfa, kita dah set dalam kepala dah. Apa yang kita kena buat, kena check dulu status untuk huruf yang dia nak bakal bertemu tu. Dia nak bertemu siapa tu? Kaf. Kena tahu kaf ni nipis ke tebal. Okey, huruf nipis, maka ikhfa kita pun, hukum ikhfa kita tu, bacaan dengung pada unsur ikhfa itu perlulah dalam keadaan yang nipis. Ikhfa ni kan sembunyi maksud dia. Yang
Yang jangan dieja jangan dieja YANG ya ustaz. No. Saya tak galakkan untuk tuan-puan mengeja pada hukum ikhfa ni. Okey? Minta maaf lah, saya kurang sikit. Saya kurang sikit untuk hukum ikhfa ni dieja-eja. Kalau kata sekadar untuk tuan-puan tak apalah, tak ada masalah pun. Cuma untuk saya lah secara peribadi, mata saya rasa macam tak enak orang kata. Tak enak bila tengok tu. Alright. Sebab dia kena ada kaedah. Itu je. Faham konsep. Sebab tu saya sebut kena ada step. Tengok dulu status dia. Kaf nipis. Yankihna. Sebab martabat ikhfa ni lain-lain. Kalau dengan ta lain bunyi dia, dengan huruf qaf lain bunyi dia. Okay. فلا تعضلوهن أن ينكحن nampak steady bunyi dia. Tak perlu angkat. Macam mana angkat? Contoh nampak dia naik sikit, tapi dia perbezaan dia tak ketara sangat tuan-puan. Tapi kalau kita cekap menilai, insyaAllah kita akan dengar lah beza bunyi dia tu. Okay. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ. Dapat? Yankihna, huruf kaf pada bawah ki, matikan ha pedas, sempitkan di ruangan ni tengah kerongkong kita. Kih. Yankihna, kihna. Nun pada atas na. Azwaja. Huruf zai tuan-tuan. Huruf zai ni ada sifat rakhawah. Banyak lagi sifat dia sebenarnya, cuma yang dititik berat kan ialah memahami betul-betul maksud rakhawah pada huruf zai ni. Suara yang terlepas. Okey, kalau ikutkan dia banyak lagi sifat yang lain. Dia ada sifat safir dia. Okey, yankihna azwajahun. Kenapa saya mention rakhawah tu? Sebab kadang-kadang kita tak perasan, kita menahan suara hamzah. Contoh dengar baik-baik pada sebutan az ni, bila saya menahan bunyi dia, kalau orang yang tak faham, tak teliti, dia akan rasa benda tu benda biasa dan tak ada apa-apa kesalahan pun. Dengarkan. Fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahun. Bunyi belakang tu. Jadi itu yang kita nak buang tu lah. Kena faham betul-betul rakhawah. Okey, sifat lain pun ada juga, cuma yang biasa menjadi kesilapan ialah pada sifat yang tu lah. Rakhawah lawannya syiddah, suara yang tertahan. Dan di sini rakhawah maknanya suara yang mengalir, suara yang terlepas. Okey, ingat ya. Yankihna biar akan mengalir. Bukan suruh buat lama-lama tuan-puan. Bukan kata mengalir tu contoh nak nampakkan mengalir tu, yankihna pergi buat panjang pula kat situ. So tak perlu. Cuma kita nak katakan jangan ada bunyi az tu bunyi tu. Alright.
أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا. Okey. Ada beza Baik. Azwa, huruf zai zai yang sukun. Baik, kita sambung lagi. Wa di sini mak asli, wa pada sebelumnya pada atas mak asli Azwajahunna. Nun bersabdu kita dengungkan jahun masuk. Azwajahunna idza taradaw. Baik. Za, keluarkan sedikit hujung lidah. Idza makhraj bagi huruf zal. Ra tebal selamanya bila berbaris atas. Ra baris atas mak asli Tara. Idza tara. Iza tara. Jangan tara. Iza tara. Ra. Angkat bunyi tuan. Iza tara. Bawa kemas sikit bunyi dia. Okey. Iza taradaw. Baik, huruf dad yang tebal. Huruf dad ni huruf yang kuat, yang tebal. Kemudian selepasnya ada huruf yang lembut pula tuan-tuan dan puan. Huruf waw lin waw yang bersifat lunak. Jadi kena faham yang lunaknya adalah pada sebutan waw yang sukun itu. Okey, waw yang sukun tu. Dan huruf dha tu kita kekalkan sifat dia. Jangan kita ubah. Dha, daw. Dha pada atas, dha. Dha. Tara, daw. Masuk pada waw yang bersifat lunak. Jangan lunakkan pada dha tu. Tara, daw. Dia jadi daw. Tara, daw. Tu pun ya juga. Daw. Macam-macam passion bunyi. So apa-apa pun berbalik kepada sebutan asal dia. Dha, di, du. Itu asas dia. Iza taradaw bainahum bil ma'ruf. Okey. Iza taradaw. Di sini bacaan lin kita sebut Ini huruf apa nama? Allahumma salli ala Muhammad. Alif ziyadah. Alif ziyadah ni ada pada tulisan je. Pada bacaan dia tak ada Kemudian bainahum, ya yang sukun. Sebelumnya ada huruf baris atas. Sama bacaan lin. Daw pun bacaan lin. Bai pun bacaan lin. Bainahum mimmati bertemu ba. Apa hukumnya? Ikhfa syafawi. Sembunyikan ikhfa. Sembunyikan mim apabila bertemu dengan huruf ba. Bunyi bacaan dia macam mana? Tutup bibir bersahaja. Bainahum bil ma'ruf. Bainahum bil ma'hum. Tak perlu tutup sempurna. Bainahum. Nampak? Bunyi dia lagi padat tuan-tuan. So tak perlu. Tutup bersahaja. Ingat pegangan bibir kita ni, bibir atas dan bawah ni dia lemah je. Pegangan tu. Lemah kan? Okey, boleh? Bainahum bil. Bil ni alif lam qamariyah. Kemudian huruf ain jangan lupa. Jangan tahan suara. Saya selalu sebut ni. Biarkan suara sedikit mengalir. Bil ma'ruf. Ruf ma'arid sukun. Kita berhenti pada fa dan sebelum fa ada mad asli. Itu syarat lah untuk berlakunya ma'arid sukun dan semestinya berlaku ketika waqaf. Okey, ketika berhenti. Boleh tuan-tuan dan puan?
Kita ambil mana? Saya baca balik Panjang sangat ke kalau ambil fala ni? Boleh kot. Kita cuba pelan-pelan Saya baca dulu kat sini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. Okay, ready? Tarik nafas banyak-banyak tuan-tuan. Kita latih lah. Kira ni macam latihan sikit lah. Bagi nafas panjang sikit kan. Tarik nafas kena betul-betul. 1, 2, mula. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. Ustaz semput mak. Ada yang semput ke? Okey kot Kalau kita baca laju okey je ni. Ni kalau tuan-puan boleh speed sikit bacaan, okey lah. Tadi sebab saya buat satu-satu. Okey, kita perlahankan bacaan macam tu lah. Tapi kalau tuan-puan boleh ikut, alhamdulillah okey lah tu. Okey, dia melatih kita sebenarnya. Sampai bila kita nak berada di takuk yang biasa kan. So kita kena ada anjakan paradigma. Batuk terus. Batuk terus tuan-puan. Tak apa, pelan-pelan Kalau baca laju okey je. Fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Kan, kalau baca laju insya-Allah okey. Baik, selesai. Kita teruskan lagi, sikit lagi. Dzalika yu'adhu bihi. Huruf zal keluarkan hujung lidah. Ni ada alif mat kecil ni tuan-puan. Jangan buat tak nampak. Ada ni kecil ni. 2 harakat. Za keluarkan hujung lidah. Zalika yu'adhu bihi. Lika yu. Huruf lam dari bawah, kaf dari atas, dua-dua ni 1 harakat. Huruf kaf dalam dia tu bukan huruf hamzah tapi kepala huruf kaf. Okey, selesai. Zalika yu kat sini ni waw mad sebelumnya baris sebelumnya baris depan. Zalika yu'adhu huruf ain dari atas sempitkan tengah kerongkong. Zalika yu'adhu bihi yu'adhu huruf dha ni tebal selama-lamanya, abadan abada, hatta yaumul qiyamah. Sampai kiamat pun dia tetap tebal tu dha ni. Duduklah macam mana keadaan pun dia tetap tebal. So jangan yu'azu bihi. Tak mau bunyi gitu dah. Kita ubah. Yu'azu rasa bunyi tu terkumpul ni. Menyebabkan adanya sifat itbaq pada huruf dha, yang mana sebahagian besar lidah kita ni akan terangkat melekat ke lelangit. Itulah maksud itbaq, iaitu melekat. Itu istilah dia lah. Melekat maksudnya keseluruhan lidah ni terangkat ke lelangit. Sebab tu bunyinya terkumpul. Azu, kita kata kembung pipi Ustaz macam huruf ta huruf dha, dad, kita sebut tu rasa kembung pipi kita. Itu perasaan kita lah. Tapi hakikatnya sebabkan suara yang aliran suara yang terkumpul di celahan lidah kita tu menyebabkan kita rasa, dia rasa macam kembung tu, yang kita rasa kembung tu. Tak apa, nanti dalam seminar sifat huruf nanti insyaAllah saya explain lah. Okay, dah daftar belum tu? Sifat huruf. Hari ni tutup. Hari ni last tuan-puan hari ni last pendaftaran dibuka. Yurannya RM39. Siapa yang belum daftar hari ni boleh daftar last. Hari Isnin kita tutup dah, sebab kita nak uruskan untuk ni lah, kita punya pendaftaran ni.
Okay, nak buat posting apa semua. Baik, kita sambung lagi. Zalika yu'adhu, satu harakat aja. A'udhu bihi, huruf ba baris bawah bi. Hi ni hal simpul tuan-puan. Ni yamat sebelumnya baris bawah. Hi dua harakat. Zalika yu'adhu bihi man kana minkum. Nun mati. Tadi hi tadi selesai. Maksilah qasirah nama hukum dia. Maksilah qasirah. Cara baca ni sama je macam maksi, dua harakat. Yu'adhu bihi man kana minkum. Ada dua nun mati bertemu kaf. Satu kat sini, kemudian kat sini sekali lagi. Nun mati bertemu kaf. Jadi bunyinya sama. Sebab sama-sama bertemu kaf kan? Man kana minkum yu. Kan bunyi sama sebab dia bertemu kaf. Man kana minku. Man ka minku. Man ka minku. Steady. Jangan tebal. Boleh? Zalika yu'adhu bihi man. Saya ulang sekali lagi. Zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu. Boleh? Dapat Alright. So ka kat sini dua harakat lah macam biasa. Ni alif mat. Na satu harakat. Nun mati bertemu kaf ni sama macam tadi saya sebut. Ikhfa haqiqi. Sembunyikan nun. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Kemudian kum, mim mati bertemu ya. Izhar syafawi. Izhar jelas. Jelaskan sebutan mim. Jelaskan makhraj dan sifatnya. Minkum yu'minu. Hamzah yang mati kat sini. Hamzah yang sukun. Minkum syak. Huruf hamzah bersifat syiddah, suara yang tertahan. Minkum jangan lepaskan dia. Minkum yu'minu. Ada ada terbunyi pula belakang tu. Macam terkejut pun ada. Minkum yu'minu. Pula buat macam tu kan. So tak maulah. Tahan je macam biasa. Minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yu'minu. Huruf ya pada depan yu, mati ke hamzah. Yu tadi bunyinya. Minu, dua-dua ni satu harakat. Billah. Kalimah Allah sebelumnya baris bawah nipis pada lam tu. Billah. Tak mau tebal. Billahi wal yawmil akhir. Minu billah. Pula ada pula bunyi-bunyi macam London Chocorol tu kan. So tak maulah. Bunyi-bunyi tebal London Chocorol tu kita tak mau. Minkum yu'minu billah. Steady ya. Minu billahi wal yawmil akhir. Wal kat sini alif lam qamariyah. Yaw bacaan lunak, bacaan lembut. Ni waw sukun kan sebelumnya baris atas. Wal yaw tu lin masuk bunyi macam tu. Yaw
wal yaumil, jangan kereh nak bunyi wal yaumil akhir. Lain elok je terkawal lah. Kena tang situ udah rasa nak kembang-kembang bunyinya. Yang lain okey je kan. Minkum yu'minu billahi wal yaumil dan kat situ lah pula nak kembang mulutnya. Tak mau tuan-puan. Bagi kemas sikit bunyinya dan berbalik kepada nama sifat itu sendiri, sifat lin, iaitu lunak. Minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yaum gitulah. Boleh nak? Mil ni pun sama alif lam qamariyah. Mil, kemudian akhir, ni mad badal. Mad badal, okey. You, apa you? Oh, you tu minkum yu'minu tu. Naam. Syadidah majhurah. Okey. Huruf syiddah dan huruf jahar. Baik. Huruf hamzah tadi. Mad badal. Wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Khir. Khir. Huruf ra. Lama kita tak jumpa pasal ra ni ya. Tebal ke nipis tuan-puan ra ni? Tak payahlah tanya ya. Tuan-puan pun dah tahu dah jawapannya. So, saya tak payah tanya. Saya sebut je terus. Ra kat sini kita kena baca dengan nipis. Kenapa nipis? Sebab bukan sebab dia baris bawah, tapi sebab sebelumnya huruf berbaris bawah, iaitu pada huruf kha. Sebab ra ni kita akan waqaf pada dia, kita akan berhenti pada dia, maka ra tu mati. Jadi bila dia mati, nak tahu status dia sama ada tebal ataupun nipis, kena tengok sebelum. Wal yaumil akhir. Khir. 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 Nipis. Tak mau khir. 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 Wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Nipis sahaja. Jelas ke semua? Okey. Kita ambil balik daripada sini. Zalika yu'adhu bihi man. Kejap tuan-tuan. Okey, sekali lagi saya baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Huruf kha tebal lupa nak sebut tadi. Okey, sekali lagi kita baca sama-sama. Zalika. Tarik nafas. 1, 2, mula. Zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kita teruskan. Zalikum azka lakum wa athhar. Zalikum. Huruf zal ni alif mat kecil sebelumnya pada atas, so keluarkan ujung lidah. Zalikum, mim mati bertemu hamzah. Izhar syafawi. Jelaskan jelaskan mim, jelaskan makhraj dan sifat dia.
Zalikum azka. Ingat huruf zai saya sebut tadi, bila ada sukun sifat sifat rakhawah yang menjadi kepentingan ketika itu untuk kita menyempurnakan sifat dia, iaitu suara yang mengalir. Azka, jangan azka, beza azka dengan azka. Jadi kita nak yang pertama tadi lah. Okey, rakhawah. Zalikum azka lakum. Ka di sini mak asli juga. Ni alif mad. Okey, sebelumnya balik atas. Lakum, mim mati bertemu waw, izhar syafawi. Azka lakum wa alta wa alta wa alta wa altahar wa altahar wa alta wa alta wa alta. Jangan bunyi hamzah. Wa alta wa altahar wa alta. Jangan pisahkan. Okey, jangan putus bunyi. Wa altahar wa altahar, gitu. Zalikum azka lakum wa altahar. Huruf ta mati tebal, qalqalah sughra. Kemudian ha simpul, matikan ra, tebalkan ra. Sebab apa? Bukan sebab dia baris depan ra ini, tetapi bila kita tengok ra ni akan mati apabila kita berhenti pada dia, betul? Wa altahar, har kan mati. Jadi nak tahu dia tebal atau nipis, tengok sebelum, dan kita dapati ada huruf ha yang berbaris atas. Jadi sebabkan ha berbaris atas itulah yang menyebabkan ra perlu dibaca dengan sifat yang tebal. Zalikum azka lakum wa altahar wa altahar. Jangan har. Dia bukan ma'arid, tuan-tuan dan puan. So tak perlu panjang kan, sebab kita berhenti kat ra tu, mana ada mak asli sebelum dia, tak ada. So bukan mad arid lisukun. Zalikum azka lakum wa altahar. Selesai. Tebal har. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallah, kalimah Allah sebelumnya baris atas. Jadi kena tebalkan. Okey, kalimah Allah ni. Wallah, yang tebal kalimah Allah wa jaga, jangan wa. Wallahu wallahu ya'lamu. Baik, selesai. Hu baris depan, hu. Ya'lamu, huruf ain matikan, sifat tawassut. Okey, alirkan suara. Ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya'lamu wa semua satu harakat. Lamu wa. Kemudian kat sini nun mati bertemu ta. Wa antum, nun mati bertemu ta, ikhfa haqiqi. Nipis, sebab huruf ta nipis. Ya'lamu wa antum. Ya'lamu wa antum. Wa antum. Wa antum. Wa antum. Wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum. Okay, jelas Jangan tebal kan. Kalau tebal jadi kurang molek bunyi dia. Tengok tuan akan dengar kecacatan dia kalau saya tebalkan pada nun mati bertemu ta.
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tuan-puan dengar macam mana? Apa perasaan tuan-puan bila dengar? Tuliskan di ruang komen sebelum kita habis ni. Saya baca sekali lagi Saya tebalkan pada ikhfa hakiki tu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa perasaan tuan-puan? Nyatakan perasaan anda apabila mendengar dengung yang sebegitu. Kembung. Masya Allah. Dengung kembung. Okey, lagi-lagi. Ni soalan simple je. Apakah perasaan anda? Okey. Macam bunyi penuh terseksa. Masya Allah. Tak best. Okey. Beratuh. Kasar bunyi dia. Macam ada yang tak kena. Siapa yang dapat detect bunyi dia tu, maknanya dia tahulah. Cuma ada orang dia dapat kesan bunyi tu, tapi bila dia buat tak jadi. Ada juga yang macam tu. Dia faham, dia tahu bunyi tu tak kena, tapi bila dia suruh buat, okey cuba buat macam mana yang betul dia. Wallahu ya'lamu wa sama juga. Faham tak? Jadi untuk yang pertamanya memang kita akan lalui proses, kita dapat kesan bunyi yang kita rasa macam tak syok, kan? Kita dapat kesan, dan dalam masa yang sama kita kena latih lidah kita juga untuk mendapatkan bunyi yang sebenar tu lah. Saya pun dulu bunyi pelik-pelik, gelong-gelong juga bunyi tuan-puan. Janggal bunyinya, berat bunyi dia. Yes. Tapi kalau kita steady je, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kan? Beza dengan Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Harapkan lenggok lebih je lah, kan? Tapi yang utamanya pada part-part yang ataupun sifat tu. Dengung ni pun sifat juga. Okey? Dengung ni pun sifat juga. Sifat aridah, sifat mendatang. Macam kena je. Saya bukan kata siapa-siapa tapi itu fasa dia. Fasa dia macam tu. Tak ngam orang kata. So itu dia. Dan ada juga orang yang dia tak dapat kesan pun bunyi tu. Tadi saya buatkan perbandingan. Tujuan saya adalah untuk bagi tuan-puan sendiri rasai macam mana yang dikatakan perbezaan tu. Tapi ada orang dia tak akan dapat rasa perbezaan tu. Contoh saya buat. Okey, tuan-tuan puan-puan dengar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kedua, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Okey, apa beza? Semua diam, kerik-kerik kan. Tengok masing-masing pandang kawan-kawan, angguk-angguk kepala, tanya apa yang beza. Kawan ni bisik, sama je aku dengar, tak ada beza pun. Ada orang macam tu juga. Jadi sebab tu dia kena ada proses simai, mendengar. Tapi untuk mendapatkan proses mendengar tu kena ada kefahaman dulu. Kefahaman tu kena sampai dulu, kan? Ada kena kefahaman tu sampai dulu, baru kita boleh pecahkan dia kepada sudut-sudut yang lain lah. Proses mendengar, proses musyafahah tu sendiri. Jadi benda tu dia tak lari jauh, pusing-pusing itu je. Okey. Jadi tuan-puan jangan risau kalau ada yang kata macam, Ustaz saya boleh detect, tapi bila saya buat jadi macam tu juga. Kenapa? Itu proses. Itu proses. Okey? Boleh tuan-puan? Gelong-gelong. Apa yang gelong tu? Puan apa? Puan Maznah Dolah. Maksud gelong ke apa? Beza kat dengung.
Okey, proses sima'i tu bahasa Arab tu. Okey, sin mim alif ain ya, sima'i. Proses mendengar, sima'. Okey. Itulah dia. Sikit ya. Jadi tuan-puan, bukan fokusnya pada kalimah nun bertemu ni saja, banyak lagi sebenarnya. Okey, wa andadau, nun mati bertemu da. Ada orang pula dia tak kembang bunyi dia. Contoh saya bagi contoh. Ya, saya ambil dari bawah lah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallah, dengar baik-baik Apa kesilapan kecil yang saya buat tu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Saya ulang. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya Ustaz sebut tadi. Gelong ni maksudnya bacaan gelong. Gelong. Macam huru hara. Huru hara gelong. Istilah kita lah. Kan? Nyembang kita tu gelong, bacaannya gelong. Gelong-gelong. Kejap jadi, kejap tak boleh jadi. Puan Cik Esah, dah jadi izhar bunyinya. Okey, baik. Sebenarnya yang saya buat tadi tu, kalau izhar bunyinya macam ni. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Izhar. Saya jelaskan. Saya letak tepat betul-betul pada makhraj dia. Seolah-olah hukum izhar halqi. Tapi yang saya buat tadi tu adalah mirip dengan idgham. Idgham Ustaz. Macam mana tu? Yes. Sebab apa punca berlaku begitu? Apabila kita fahami bahawa, kan biasa saya sebut, nun mati bertemu dengan huruf ikhfa, kita sembunyikan nun dan bersedia. Bersedia bukan bermaksud memasukkan, hanya bersedia. Jadi contoh yang saya buat tadi tu, saya dah masukkan. Sebab tu dalam kitab pun tulis huruf ta, dal dengan ta adalah huruf ikhfa yang paling mudah untuk diidghamkan. Kalau izhar tu dah tentu-tentu dah. Tapi kononnya nak buat ikhfa tetapi jadi idgham, terus masuk pada makhraj ta. Maknanya tadi yang saya buat tu, wallahu ya'lamu wa an, saya terus letak hujung lidah saya ni, terus letak pada makhraj ta. Itu kata idgham tu masuk terus. Walhal apa yang kita faham ialah kita relax dulu, dengungkan dulu. Wa antu, baru kita pergi pada makhraj ta. Tapi kalau ya'lamu wa an, dan dia memang dengar macam izhar lah, kan otak kita ni dengar kalau bunyi macam tu bunyi izhar lah. Tapi sebenarnya kesilapan saya tadi ialah saya terus meletakkan hujung lidah saya pada makhraj huruf ta yang menyebabkan bunyi macam tu. Jadi betul ke salah? Dia kesalahan yang kecil lah, dia tak ada apa pun sebab berkaitan dengan sifat kan, penjagaan makhraj. Tapi itulah nak bagi molek bunyi tu. Kalau orang yang faham, ada baca tu, orang yang dengar tu dia ada kefahaman, so dia dapat detect. Dia kunci dia tu je. Orang yang belajar dia dapat kesan kesalahan. Berbeza dengan orang yang tak faham, tak pernah belajar, so dia takkan dengar kesalahan tu, dia takkan dapat tangkap apa kesalahan. Dia tak boleh nak kupas, tak boleh nak buka. Sebab dia pun tak tahu kat mana yang salah, kat mana yang betul. Itu beza dia. Right?
Dengung dulu baru kita langgar rumah ta. Macam tu kan. So dia steady je. Talaqi lah. Tu kunci dia talaqi. Maksudnya kena yelah, berguru pun kena berguru yang tahu jugalah benda tu. Kan? Maksudnya kena ada kefahaman tu juga. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Saya ulang sekali lagi. Kita cuba sama-sama 1, 2, mula. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh? Itu susah. Susah nak beza Ustaz. Dapat tangkap tapi salah sebab lah pula. Tak ada, itu bukan salah apa pun. Itu biasa orang tu teknikal dia. Sebab lidah mana ada orang tengok. Takkan kita tengok je lidah macam mana. Cuba sebut balik, tengok lidah. Kita pun ambil lah alat set. Ada set teropong kecil boleh nampak lidah duduk mana. Tak ada pun. Okay, ni saya ceritakan tadi maksudnya kemungkinan yang bakal berlaku kepada mereka yang mungkin ada masalah sikit pada sebutan hukum ikhfa. Ini itu saja, tak ada apa pun. Okey. Baik, jom kita terus. Kita baca dulu zalikum azka. Zalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Okay, kita baca sama-sama. Zalikum. Okay, ready? 1, 2, mula. Zalikum azka lakum wa athhar. Wa athhar. Ingat ta tebal dan lantun. Teruskan. Wallah. 1, 2, mula. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Selesai. Baik, insyaAllah hari ni tak ada apa-apa nak iklan. So kita terus pada bacaan. Kita nak habis dah ni tuan-puan. Boleh, kita terus pada bacaan Wa idza talaqtum, kita ambil dari awal sehinggalah selesai. Baik, sedia semua? Tarik nafas, kita baca sama-sama sebelum kita akhiri live kita pagi ini insya-Allah. Ready? 1. Kejap Baik, sedia semua? 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
Sadaqallahul azim. Okey. Jadi insyaAllah okey, kita baca sekali lagi. Kali ni kita lajukan sikit tempo bacaan kita insyaAllah. Ready semua? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Jadi selesai tuan-tuan dan puan untuk bacaan kita pagi ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih di atas kesudian tuan-tuan dan puan untuk bersama dengan kita daripada awal sehinggalah selesai. Jadi insyaAllah selamat berhujung minggu pada semua siapa yang duduk di kawasan yang boleh kita rentas ni, nanti raya nanti bolehlah jumpa keluarga bersama kan. Dan yang tak boleh nak pulang, terutamanya anak-anak muda kita kan, biasanya tuan-puan ni mungkin yang menunggu di rumah dan anak-anak yang datang kan menanti kepulangan anak. Cuma disebabkan pandemik ni, yelah tak boleh rentas negeri. So jangan sedih-sedih. Apa pun kita kena teruskan hidup macam biasa. Saya faham mungkin tuan-puan rasa macam, yelah, kalau tahun lepas pun tak jumpa, tahun ni pun tak jumpa kan. Jadi mungkinlah ada yang rasa rindu dan sebagainya. Kita faham tu, kita faham. Itu tak dinafikan sifat ataupun fitrah manusia tu sentiasa merindukan, tambah-tambah ahli keluarga kita. Jadi apapun itulah, kita terima qada dan qadar. Apa yang berlaku ni pastinya ada hikmah. Itu je lah. Okey, saya pun tak boleh nak cerita panjang. Saya faham tuan-puan mungkin ada yang lama dah rasa nak jumpa, nak balik jumpa mak ayah dan sebagainya. Ada yang nak datang Malaysia pun ada. Yang duduk jauh tu tak, nak datang Malaysia, nak terbang jumpa kawan-kawan pun ada. Mungkin lah. Ada ke dalam ni? Kata nak datang Malaysia, nak datang Ipoh kononnya tu. Ada ke? Cuma muncul sikit. Okey, baik, jadi apa pun jangan lupa untuk ucapkan say thanks. Okey, ucapkan terima kasih pada Allah kerana masih lagi memberikan semangat pada kita. Semuanya daripada Allah tu. Okey, walaupun banyak asbabnya lah daripada sahabat-sahabat kita ataupun dengan perkongsian-perkongsian yang ada, membuatkan hati kita rasa terpaut, lagi terdorong untuk dekat dengan Quran dan sebagainya. Tapi apa-apa pun semuanya adalah daripada keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak izin tak jadi juga kan? Kalau Allah tak izin tak jadi juga. Jadi alhamdulillah, terima kasih semua. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang bersama semalam untuk slot kisah inspirasi bersama Bonda Mulyati kita, dan Bonda pun ada dalam ni. Alhamdulillah, kita doakan agar kita semua ni diberikan kesejahteraan insya-Allah. Okey, dibekalkan kesihatan yang baik sehinggalah akhiran hidup kita insya-Allah. Mudah-mudahan kalau Allah nak tarik nyawa kita pun, biarlah dalam keadaan yang kita bersedia dan sepastinya berada dalam husnul khatimah insya-Allah. Itu saja daripada saya tuan-puan. Maaf salah silap. Selamat meneruskan ibadah puasa yang berbaki ini, dan salam Jumaat kepada mereka yang akan pergi sembahyang Jumaat sebentar lagi. Sekarang ni nak sembahyang Jumaat, sembahyang tarawih pun tak ada masalah dah boleh dah kan, tak ada masalah. So itu saja. Jangan lupa hashtag kita. Okey, jangan lupa hashtag kita
apa dia? Santai. Tapi sampai kita jaga Quran, Quran akan jaga kita. InsyaAllah kita tangguhkan dulu pertemuan dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, sadaqallahu azim. Okey, tuan-tuan dan puan, saya nak maklumkan untuk sharing tajwid kita, insya-Allah, okey, insya-Allah akan berhenti, okey, untuk memberi laluan pada Syawal. Kita akan sekejap, saya nak ingat balik. Hari Isnin kita ada satu lagi pertemuan last sebelum kita menyambut hari lebaran kita ni. InsyaAllah kita akan berjumpa untuk satu sesi lagi, iaitu pada hari Isnin, tuan-puan. Okey, pada hari Isnin, insyaAllah. Berapa hari bulan 10 hari bulan kot? Betul ke? Hari ni 7, 8, 9, 10. Yes. Okey, 10 hari bulan, insyaAllah. Last hari Isnin tu nak mula balik bila? InsyaAllah kita akan mula Isnin last. Minggu depan tu kita mula balik hari Rabu. Hari Rabu, insyaAllah. So dapatlah kita berehat sekejap. Apa-apa pun jangan tinggal Quran lah. Okay, tuan-puan ada masa lapang tu bacalah kan. Last Isnin, sebab nanti Isnin nak minta maaf. Ada sesi bermaaf-maafan kita. Lepas tu nak ada ketupat rendang. Sila nikmati. Itu lagu. Okay. Itu je lah, tuan-puan. Tak ada apa pun. Kita jumpa Isnin nanti, insyaAllah. Last. Nak bermaaf-maafan ke apa semua bla 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 tu nanti hari Isnin nanti. Okay. Tuan-puan buatlah ayat panjang. Nanti hantar ke saya. Yang nak bagi duit raya pun boleh. Bagi raya kat bapak budak ni. Bapak budak. Tak adalah, gurau je. Okay, so itu saja. Jumpa lagi. Lepas ni layan lagu dulu. Tadi Puan Zurina ada tanya kan lagu apa tu. Tajuk dia Terima Kasih Tuhan. Jadi kenalah kita dah belajar-belajar ni, apa-apa pun berbalik kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So dengarkan lagu Terima Kasih Tuhan daripada kumpulan Mawaddah. Jadi itu saja. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Padamu